Assalamualaikum, saya Nurul Aiman Tegu Bakar dari Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Nombor matrik saya ialah 0307272060676002. Di sini, saya akan menerangkan mengenai teori bandura dan cara mengaplikasikan teori ini dalam bilik darjah. Albert Bandura dilahirkan pada 4 Disember 1925. Beliau merupakan seorang ahli psikologi di Kanada dan beliau juga merupakan seorang profesor psikologi di Universiti Stanford. Albert Bandura bertanggungjawab di atas sumbangan dalam pendidikan dan psikologi seperti teori kognitif sosial. Albert Bandura dilahirkan di sebuah kampung di Alberta dan merupakan anak bongsu daripada 6 adik-beradik. Beliau merupakan seorang yang suka berdikari tanpa menyusahkan keluarganya dan beliau juga berdikari dalam pembelajarannya disebabkan oleh kekangan pendidikan di kawasan yang didudukinya. Seterusnya, teori pembelajaran sosial yang mempunyai skop yang luas jika berbanding dengan teori pembelajaran tingkah laku behaviorism. Oleh itu, Albert Bandura telah mempunyai pandangan yang berbeza jika berbanding dengan tokoh-tokoh behaviorism yang lain. Demikian itu, Bandura berpendapat tingkah laku individu tersebut bukan semata-mata rangsangan dan gerak balas. Beliau berbicara bahawa manusia secara semula jadinya belajar melalui proses peniruan atau pemerhatian, juga dengan cara melihat bertingkah laku dalam kehidupan seperti makan, minum dan berjalan dan sebagainya. Selepas itu, teori pembelajaran sosial, beliau menekankan tentang bagaimana tingkah laku yang dipengaruhi dengan persekitaran, pembelajaran, pandangan serta cara berfikir yang dimiliki terhadap sesuatu maklumat atau sebaliknya. Teori pembelajaran sosial ini melibatkan faktor-faktor, contohnya sosial dan kognitif. Kognitif ialah pemikiran berperanan penting dalam pembelajaran. Selain itu, teori pembelajaran sosial menganggap manusia sebagai makhluk yang aktif kerana manusia berupaya untuk meniru, membuat pilihan dan mempunyai sifat ingin tahu serta mereka menggunakan proses-proses perkembangan untuk memperihalkan sesuatu peristiwa. Sebagai contoh, seorang kanak-kanak mengingati kembali tarikh dan hari mereka mula memasuki alam persekolahan. Ini telah menunjukkan pemikiran kanak-kanak berkembang seiring dengan proses mengingati semula peristiwa tersebut. Oleh itu, saya akan menggunakan teori ini untuk mengaplikasikan dalam bilik darjah kerana teori pembelajaran sosial ini memberi idea kepada saya untuk menghasilkan suatu persekitaran yang kondusif yang membawa maksud persekitaran yang sesuai yang baik untuk membantu kanak-kanak berminat mata pelajaran yang diajar. Akhir sekali, berdasarkan teori pembelajaran sosial Bandura, seseorang individu yang menjadi pemerhati akan meniru setiap tingkah laku orang lain. Sebagai seorang guru, sudah semestinya kita perlu mempunyai sedikit sebanyak ciri-ciri di atas kerana ia berkait rapat dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Demikian itu, saya mengakhirkan kalam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.